السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal kita bersama, menjadi asbab kita mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi' tabi'in. Doa berpanjangan buat mereka semua, doa berpanjangan buat kita juga. Dalam suasana kita berhadapan dengan pandemik ini, kita berdoa pada Allah Ta'ala agar kita semua diberikan perlindungan daripada sebarang ujian yang tidak mampu kita tanggung, diberikan kekuatan untuk menempuh segala rintangan, dan kita menjadi hamba-hamba yang diampunkan segala dosa yang silam dan mendapat kejayaan di dunia dan di hari akhirat. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini 5 Rabiul Awal, 6 Rabiul Awal malamnya. Maka di bulan Rabiul Awal ini, marilah sama-sama kita meningkatkan lagi kualiti ingatan kita pada Nabi SAW. Kerana ialah minggu depan pun ada sambutan Maulid Nabi 19 hari bulan, hari Selasa. Jadi semarakkan cinta kepada Rasulullah SAW, kerana kita semua akan jumpa Nabi di padang mahsyar nanti. Perjumpaan itu adalah untuk minta bantuan, minta syafaat, minta perlindungan. Jadi untuk berjumpa dengan seseorang dan minta tolong, maka sebelum itu kita kena buktikan kita layak ditolong dulu. Maksudnya kita tolong diri sendiri untuk ditolongi. Kata Nabi SAW, tolong diri kamu untuk aku tolong kamu dengan banyakkan bersujud. Bikasratis sujud. Nabi SAW boleh tolong kita, tapi Nabi kata tolong diri kamu dulu, iaitu dengan memperbanyakkan sujud. Banyakkan sujud itu, maka layaklah untuk kita mendapat bantuan Nabi SAW. Banyakkan berselawat, banyak senangkan kita untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat iman. Yang mana kita dah pun masuk pada muka surat 246, iaitu keutamaan berkumpul lalu berzikir. Jika zikir itu diadakan dalam satu majlis yang ramai, maka yang demikian itu memang dituntut dan dianjurkan. Tetapi syaratnya sama seperti yang disebutkan di atas. Mestilah disertai dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, tiada riak, tiada mengganggu orang yang sedang bersolat atau yang sedang membaca Al-Quran di sebelah menyebelah. Maksudnya tuntutan untuk bersama dan mengingati Allah Ta'ala itu memang ada. Yang kata Nabi SAW, tidaklah satu manusia, sekumpulan manusia duduk berhimpun
ingat pada Allah Ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah haffathumul malaikah, dihimpun para malaikat bersama, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan, diberikan kedamaian, wa dzakarasmahu liman indah, dan nama mereka disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi maksudnya ada fadilat duduk berhimpun ingat pada Allah Ta'ala. Cuma kata pengarang kitab, syaratnya mesti ikhlas. Ya, kita tak perlu nak tunjukkan kita ni sebahagian daripada ahli zikir. Ya, untuk orang kenang, oh dia tu orang kita tu, kan? Majlis zikir pun dia juga, majlis dandut pun dah menaik. Itu jam lah. Dia nak kata dia pun orang zikir juga, tapi dandut tu sikit-sikit nak juga ustaz katanya. Jadi ni pun kira tak berapa nak kena lah. Bagi majlis zikir tu bukan untuk majlis tu, bukan untuk cari keredaan Allah, biar orang nampak dia. Dia tunjukkan ke depan supaya orang ingat dia tu ahli surah dan masjid juga. Ya. Dan tidak ada riak dan tidak mengganggu orang nak solat. Contohnya kita sampai ke satu tempat, orang dah solat. Maka kita yang baru datang, kita kena tunggu sekejap ataupun slow sikit. Tapi kita datang dengar tengok orang tengah zikir, kita tu saya nak solat. Tak boleh gitu. Ya? Maksudnya orang tengah berzikir, kita tahu dah itu majlis zikir, kita pula datang saya nak solat. Maksudnya tak berapa beradab lah. Dia tak kena ikut tempat, dia tak ikut adabnya. Sepatutnya baik tunggu orang tu berzikir dulu habis, baru kita solat, ataupun kita solat fokus pada khusyuk. Begitu. Kalau kita dah tahu itu majlis zikir, ya? Baik. Ataupun saya nak mengaji, jadi diam zikir, dia tak kena. Dari sudut adabnya pun salah. Ya? Dia kena menghormati majlis, maksudnya dia kena utamakan majlis itu dulu. Nabi SAW nampak sahabat masuk untuk, masa tu Nabi tengah khutbah Jumaat. Sahabat masuk terus duduk, Nabi suruh bangun sembahyang. Maksudnya Nabi tengah sampai ke lecture, sahabat solat. Maksudnya boleh, tak ada masalah. Maksudnya atas individu itulah yang dia kena fokus pada solatnya. Ya? Dia tidak boleh menyalahkan eksternal benda yang menyebabkan terganggu solat dia. Sekarang ni awak kena fokus diri awak untuk fokus masa solat. Kalau dekat Arab tuan-tuan, dia solat tepi bus stand, tepi jalan, ya? Tepi kedai, dia potong ayam, tak semayang lagi. Allahu Akbar, sebelah tu dia semayang. Dia orang ni memang wuduk jaga daripada pagi. Kita cuma mungkin agak janggal sikit lah, janggal. Rasa tak semayang, kita pergi Melati Mall, bentang sedadah dekat eskalator tu. Allahu Akbar. Orang tengok ni apa semayang tepi eskalator. Kita tak pernah buat begitulah tuan-tuan. Ya? Baik, dalam hal ini terdapat banyak hadis. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wajha Allah ta'ala illa ghafara lahum baddala sayyi'atihim hasanat." Tiadalah suatu kumpulan yang berkumpul di rumah-rumah Allah ataupun di masjid-masjid, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan mengampunkan segala dosa mereka dan mengubah semua kejahatan mereka menjadi kebaikan. Kelebihan pula untuk mereka yang datang ke masjid semata-mata untuk duduk dalam majlis zikir, maka Allah akan ubah kejahatan menjadi kebaikan. Maksudnya dia punya akaun tu bertukar. Akaun negatif menjadi akaun profit. Akaun loss menjadi akaun profit. Duduk dalam majlis ilmu, duduk majlis zikir ni, sepanjang masa tu conversion tu berlaku. Ya. Tapi tidaklah bererti dia banyak, saya banyak dosa dulu Ustaz, alhamdulillah sekarang ni jadi akaun pahala. Untunglah orang dosa dulu Ustaz. Ada tak gitu, ya. Maksudnya benda tu bonus lah. Kita pun tak tahu bila kita nak mati. Jadi sepatutnya kita bersyukur kalau kita dulu masa muda tak buat dosa, dan akhirnya Allah pelihara untuk duduk dalam suasana ketaatan kepadanya. Namun orang yang bertaubat, Allah raikan lebih. Kata Nabi SAW, selangkah kita kepada Allah,
10 langkah Allah kepada kita. Sejengkal kita kepada Allah, sehasta Allah kepada kita. Berjalan kita kepada Allah, berlari Allah kepada kita. Maksudnya Allah nak kepada kita ni lebih berbanding kita nak balik kepada Allah. Macam kita dapat nikmat lah. Allah bagi nikmat in advance. Sebagai timbal balasnya tolong solat. Sebagai timbal balas tolong zakat. Allah bagi harta banyak. Zakatnya 2.5%. Allah bagi jantung, buah pinggang semua ni untuk kita zahirkan ketaatan dengan solat. Ya, maksudnya Allah bagi nikmat, sayang tu dulu dah in advance sebelum kita menyatakan, ya Allah aku syukur nikmat-Mu. Sabdanya lagi, ma qada'a qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyathumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tiadalah satu kaum yang duduk bersama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala melainkan para malaikat mengelilingi mereka, sedang pun rahmat meliputi mereka dan ketenangan turun ke atas mereka. Manakala Allah pula menyebut mereka kepada sesiapa yang berada di sisinya. Allahu Akbar. Dan maksudnya dalam majlis ini, kata Nabi SAW, malaikat pun turun mengerbangkan sayap-sayapnya. Kasih sayang Allah pun ada. Ketenangan pun turun. Nama kita disebut-sebut. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u qila wa mar riyadul jannah qal hilaqudz dzikr. Jika kamu lintas taman syurga, maka hendaklah kamu berehat. Sahabat bertanya, apakah taman syurga? Jawab sahabat, adalah majlis-majlis berzikir. Hilaqatul dzikir, majalisul zikir. Maksudnya majlis zikir ni satu istilah Nabi yang bagi, bukan ulama yang buat. Sila je. Ya. Baik. Baik. Ya. Baik. Baik. Waktu kita senang, itu adalah majlis isyak tu, ada aktiviti, ada yang berfikir, baca Quran, ada yang sunat, atau lepas subuh kita banyak masa, kita baca Quran dan sebagainya. Soalan saya ialah yang baca Quran tu, yang membaca, kita dengar suara dia. Jadi dia mengganggu kita. Dia tersebut baca Quran juga. Terus kita nak hafal Quran dia. Pada masa yang lama tu, dia macam kita buat. So, minta kanan. Baik. Soalan dia, majlis zikir ni macam mana? Majlis zikir, adakah baca Quran, selawat itu majlis zikir? Ataupun duduk dalam majlis ilmu ini juga majlis zikir? Sebenarnya majlis zikir ni ada dua lah. Ya. Yang pertama, majlis zikir, majlis ilmu ni. Yang kedua, majlis zikir yang kita sebut Subhanallah. Dua-dua itu kategori majlis zikir. Apa sahaja majlis yang menyampaikan maksud untuk ingat pada Allah Ta'ala. Ya. Apa juga majlis yang menyampaikan maksud ingat pada Allah Ta'ala, yang tidak ada unsur-unsur yang haram, maka ia consider sebagai halaqatul zikir. Majlis ingat pada Allah. Zikir itu maksudnya apa? Ingat pada Allah. Gitu. Dan kalau kita ada masa lapang, kita isi dengan zikir seorang-seorang. Maka dia tak panggil majlis zikir. Dia panggil kita berzikir. Majlis ni dia mesti berkumpulan. Gitu. Ya, dia mesti berkumpulan, duduk bersama-sama. Dan kalau ada orang tengah mengaji, lepas tu kita pun terasa terganggu. Maksudnya kita zikir nafsi-nafsi lah. Dia sendiri zikir, kita pun zikir. Kalau dia mengaji dan kita mengganggu kita, ataupun dia baca Quran, kita minta dia perlahan sikit, ataupun kita fokus pada kita punya zikir. Tak ada masalah. Dia pun bukan baca untuk kita dengar, dia baca untuk dia dengar. Cuma dia terkuat sikit. Kita boleh ada option sama ada nak dengar dia punya zikir, ataupun kita sendiri yang zikir pada Allah. Ya? Kedua-duanya diterima.
Sila je. Kalau kita sembahyang, kita tak boleh buat. Betul. Jadi haram macam kita kalau orang yang tiga. Orang tengah solat. Bagi saya kalau ke baca Quran pun yang lapan. Kalau solat kita mengganggu orang lain, Ya. saya haram juga. Ya. Kenapa dia tak solat? Betul, baik. Baik. Okey. Orang lain tu boleh baca. Ya, betul. Baca setengah orang dia tak hafal. Dia Dia tak nak gangguannya. dia baca Quran, tengah solat dia mengganggu dia nak Ya, betul. Okey, dia betul lah kalau Nabi SAW sendiri sebut bila dengar orang baca Quran maka kita kena diam. Saranan di sini adalah bukan saranan yang bersifat wajib. Saranan di sini adalah saranan bersifat digalakkan untuk mendengar bacaan itu. Dan membaca Quran ni merupakan hiburan sahabat zaman itu. Bila tak ada apa-apa, tolong baca Quran. Maka pun baca Quran tu yang datang taranum tu. Adapun kalau kita tengah solat dan orang baca Quran, kalau orang baca Quran tu mengganggu orang solat, sepatutnya dia kena slow down. Tapi kalau dia memang dah dalam satu surau masjid contoh, dia memang tempat itu tempat ibadat, maka benda itu dia ada tasamuh, dia ada orang panggil tolak ansur lah, dia diterima. Sebab tempat itu memang bukan tempat awam, dia memang tempat ibadat. Ya, kalau kita dekat dewan orang ramai ke, dekat tepi shopping mall, dekat tepi Petronas tu kita nak solat, lepas tu dia pun ngaji. Maka di situ dia ada contradicting sikit. Tapi kalau dekat tempat memang khusus untuk ibadat, maka ibadat-ibadat ini diterima. Walaupun dia mengganggu antara satu sama lain, dia perlu ada tasamuh, tolak ansur di antara orang yang sedang beribadat tu. Dia tidak boleh kata, awak haram, awak mengaji kuat, saya sedang solat. Dia tak jatuh haram macam kita buat maksiat. Dia menjatuh daripada bab afdal ke afdal ataupun tidak untuk dia baca kuat ataupun baca perlahan. Pahala dia tetap berpahala. Dia tetap berpahala sebab dia baca Quran dan orang ni tengah solat. Cuma benda tu boleh diusahakanlah. Kalau dua-dua keras, saya kena sembahyang sunat, awak kena baca Quran, saya nak baca Quran juga. Jadi benda tu pergaduhan tu berlaku atas perkara yang tak sepatutnya. Saya lebih kuat kepada hadis Nabi. Ya. Ya. Tapi saya daripada Abu Daud. Nabi berada dalam masjid. Ya. Dalam rumah dia. Ya. Dia dengar orang di luar tu membaca Quran. Ya. Dan dia sembahyang. Ya. Suara yang Kuat. yang dia dengar dan dia beritahu bahawa tak boleh membaca kuat sebab mengganggu orang lain. Ya. Kalau Nabi mengatakan bahawa Ya. melarang, jadi melarang tu tak jadi. Okey. Betul. Okey. Dia hadis ni kita kena tengok dua je. Satu teks, satu konteks. Seperti sebut tadi, kalau tempat tu memang tempat ibadat dan dia diterima. Tadi orang tu mengaji di luar. Maksudnya Nabi kat rumah, dia mengaji kat luar. Contohnya kita duduk tepi Petronas tu, Alif Lam Mim. Tu tak boleh. Sebab kawasan tu bukan untuk khususi untuk ibadat. Dalam masjid dan surau memang tempat untuk melaksanakan ibadat. Maka di situ diterima. Dia tidak ada bab dosa ataupun bab ada dosa, tapi afdalnya perlahan. Tapi kalau dia mengaji kuat, tidak berdosa. Kalau dekat luar, dia jadi isu lain. Macam Nabi marah orang tu bila dia baca Quran di luar rumah. Tu konteks hadis tu dilafazkan. Dia kena tengok teks, dia tengok konteks hadis tu. Saya kira benda tu boleh diterimalah, insya-Allah. Baik. Maka kita tengok belah bawah tu, kelaziman para sufi berzikir. Sufi ni berasal daripada perkataan sufah. Ahli sufah ni orang yang duduk di luar Masjid Nabawi, tak ada tempat nak tidur, mereka minta izin untuk duduk di belakang Masjid Nabawi. Maka kerja mereka berzikir je. Orang datang bagi makanan, dia pun ambil, lepas tu sambung berzikir. Nabi tak pernah larang bersangatan. Tapi kalau katalah macam contohnya mereka mengganggu orang lain dan diri sendiri tidak tertanggung, maka Nabi suruh mereka balik dan bekerja. Tapi secara asasnya Nabi tidak melarang keberadaan mereka. Kalau marah pun seorang dua, awak ni kan ada hutang, pergi kerja cari hutang, belayarkan hutang. Tapi kewujudan mereka tu dibenarkan secara umum. Kalau larangan pun dia bersikap individu. Baik.
Sekumpulan daripada ahli tarikat tasawuf lebih suka memilih berzikir dengan mengangkat suara dan berkumpul beramai-ramai untuk tujuan berzikir itu. Cara-caranya sudah terkenal pada orang ramai. Yang lain pula lebih suka berzikir secara sir, berrahsia, tanpa mengangkat suara sama sekali. Kedua-dua cara ini baik dan direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merahmati mereka sekalian dan memberikan kita manfaat dengan mereka. Sebenarnya ahli-ahli tarikat tasawuf ini tiada memandang sesuatu lebih berharga daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Dengan berzikirlah mereka memohon bantuan daripada Allah Ta'ala. Sesudah mendirikan segala yang fardu dan menjauhi segala yang haram, mereka tiada mempunyai kerja lain melainkan zikir kepada Allah semata-mata. Mereka juga menganjurkan setiap murid dan penuntut supaya mencontohi perjalanan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjunjung syarat-syarat dan tertib-tertib dalam menjalankan zikir itu. Maksudnya kalau kita masuk dalam satu kumpulan tarikat yang berzikir, sebelum nak masuk tu dia punya syarat-syarat nak masuk ahli persatuan tu. Dia macam persatuan lah tuan-tuan. Ya. Kita bukan ahli persatuan, kita memang pening sikit lah. Contohnya persatuan taekwondo. Dia ada ujian kenaikan pangkat bagi pecahkan kayu dengan kepala. Kita bukan taekwondo, tengok apalah teruk ni, pecahkan kepala pula. Pecahkan kayu dengan kepala. Kita tak join persatuan tu, maka kita pun ini teruk ni. Ini memang dah sesat barat dah ni. Ada ke pecahkan kayu dengan kepala? Kan ke gaji ada. Kita beli ke gaji bagi kat dia. Dia pun pandang je kita. Awak bagi gaji ni pasal apa? Ya. Jadi sama juga dengan ahli-ahli tarikat ni. Maksudnya kita masuk dalam persatuan itu baru kita tahu dia punya struktur perjalanan sufi ataupun tarikat, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mereka lalui. Dan perjalanan mereka ni ada ciri-ciri berbeza-beza. Ya. Tarikat ni dia ada jalan-jalan. Dia ada tarikat tu maksudnya tariqah, jalan. Tarik, kalau kita pergi di Mekah tu, ya haji, tarik. Tarik tu apa? Jalan. Tariqat jamak bagi jalan-jalan. Tujuannya sampai pada Allah, tapi jalannya banyak. Itu maksudnya tariqah. Kalau tuan-tuan datang ke majlis ilmu ni, tuan-tuan adalah tarikat kuliah maghrib. Boleh. Saya bukan ahli tarikat. Mana ada haji kuliah maghrib kan? Tarikat kuliah maghrib lah. Itu cara tuan-tuan nak kenal Allah Ta'ala. Adapun mereka pilih untuk berzikir lepas isyak. Kami ni tarikat kami ni lain sikit. Namanya tarikat apa? Dia bagi nama sebab guru dia tu pengasas dia. Maka ataupun tempat itu, maka dia pun buat aktiviti-aktiviti zikir selepas isyak. Faham ya? Lepas ni jangan kita ada satu skeptikal. Tarikat ni teruknya. Saya bab tarikat ni saya tak join Ustaz. Pening-pening, goyang-goyang kepala. Head banging tu saya tak boleh join. Sebenarnya kita tak be part of the team, tu yang kita nampak begitu. Ya, kalau kita masuk, okey, kita nampak ada punya track dia daripada beginner kemudian naik sikit kepada amatur kan. Lepas tu naik sikit professional, dia punya level-level dia. Baik. Matlamat dia mencapaikan diri kepada ingat pada Allah. Dan mereka buat itu tuan-tuan bukan atas dasar meninggalkan perkara yang fardu, bukan. Mereka mengambil itu atas dasar mengisi kekosongan. Macam tuan-tuan tengok handphone ke, tengok bola, tengok apa? Tengok tenis, tengok golf, kita pergi bercuti, bagi mereka seronok dengan berzikir. Kan? Saya kadang-kadang nak juga tengok orang ni Ustaz, contohnya dia tengok orang painting, dia seronok tengok orang painting. Maksudnya itu hobi dia, minat dia. Manakala ahli zikir ni dia minat untuk duduk dan berzikir, goyang-goyang badan gitu, ya. Baik. Ya. 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 Betul. Tadabbur Quran. Betul. Sama betul. Baik. Ya.
Ya. Dia punya utama baik, terima kasih. Soalan dia, mana yang lebih utama cara nak mendekatkan diri kepada Allah, kerana lately ni pasal konteks membaca Quran dan belajar tafsir tu dah terlalu common, maka kita pun sampai ke peringkat tadabbur Quran. Tak maksudnya peringkat yang lebih dalam. Dan kita kena faham terima kasih je soalan tu, bagus. Tadabbur ni dia mesti sampai kepada action taken. Apa action dia? Gitu. Dulu kita baca Al-Quran dan kita baca tafsir, tapi kita tak put things into action. Apa action dia? Itu tadabbur. Maksudnya kita letak tadbir. Tadbir ni apa? Pentadbiran. Dabbara yudabbiru tadbiran, tadabburan. Kita ambil apa yang kita dapat, kita letakkan dalam tindakan. Apa tindakan yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang kita faham ataupun tafsir dalam Quran? Maka tadabbur itu, kalau kita buat sesuatu itu atas dasar fahamnya kita pada Quran, maka itu juga dipanggil tadabbur Quran. Contohnya kita datang ke majlis ilmu ni, hasil daripada ayat yang mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Maka kita pun datang. Maka ini sebahagian daripada pembelajaran tadabbur itu sendiri. Cuma kalau kita nak buat perbandingan apple to apple, contohnya zikir dengan tadabbur Quran, manakah lebih utama? Dia tak akan jadi begitu. Sebab kedua-duanya penting. Penting tak belajar matematik dengan sains? Kita pun tak boleh nak define. Dua-dua penting. Jadi maksudnya kita kena jalan serentak. Dia mesti concurrent ni jalan. Baca, hafal, amal sampai. Baca, faham, amal, sampaikan. Dia mesti jalan serentak. Saya baca Quran dulu Haji. Saya belum sampai ke peringkat hafal. Tunggu saya dah habis baca khatam Quran baru start hafal. Tak boleh juga. Saya kena start hafal dulu Haji, baru saya start ceramah hantar sampaikan ke orang. Saya belum sampai ke tahap hafal satu Quran baru sampai ke orang. Saya belum amal pun lagi. Jadi saya tak boleh sampaikan. Pun tak boleh juga. So, semua benda dia mesti jalan serentak. Saya ni belajar bab fiqah je, tauhid saya belum sampai lagi. Nanti saya dah habis fiqah baru saya ambil tauhid. Dia pun tak jadi gitu. Jadi dalam apa juga kita buat dalam bab agama ni Haji, dia mesti jalan semua mesti jalan dulu. So, semua kena cepat. Ya? Ya. Ya. Pelajar macam dia. Ya. Betul. Betul. Ya. Baik. Betul-betul. Kalau ikutkan dalam cerita tu tadabbur dari surah Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa pergi menuntut dengan Khidir alaihissalam. Dari sudut level, Nabi Musa Nabi yang tinggi, Nabi Khidir Nabi yang lemah. Bukan Nabi lemah, Nabi yang rendah. Sebab Nabi Musa ni ulul azmi. Ya. Apa kata Nabi Musa? Au amdhiya hukuba. Aku akan jalan sampai bila-bila demi mencari ilmu. Maksudnya tinggi martabat Khidir tu. Sebab walaupun Nabi ulul azmi, tapi min ajlil ilmu, dari sudut ilmu, Nabi Khidir terus diangkat. Nabi Musa pergi menuntut. Walaupun Nabi Musa Nabi nombor 2 terhebat lepas Nabi Muhammad SAW. Dan bila jumpa Nabi Khidir pula, macam-macam aktiviti yang berlaku. Dia minta izin untuk belajar. Dan kalau saya salah, tolong tunjukkan. Dan kalau Nabi Khidir marah, dia minta maaf. Dan nak berhenti pula, dia minta izin. Wahai Khidir, kalau aku salah lagi, tolonglah berhentikan aku. Kalau kau tak berhentikan, memang aku pun tak boleh berhenti. Maksudnya nak belajar dan berhenti itu minta izin guru. Gitu. Jadi dalam bab itu tadabburnya lebih kita nampaklah dari sudut pengamalan ilmu, adab dengan guru dan sebagainya. Saya kira soalan tu bertepatan dengan konsep tadabbur. Keutamaan tadabbur itu adalah aplikasi pada kehidupan. Ya, application dalam kehidupan, dan kedua-duanya mesti jalan serentak. Amalan fardu berzikir pun kena jalan, tadabbur Quran pun mesti dijalankan. Sebenarnya zikir itu adalah aplikasi daripada kefahaman tadabbur. Ya, aplikasi kita faham tentang Quran, kita faham konsep Quran ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kamu tengok langit, kamu tak tengok unta, kamu tak tengok bukit bukau ke? Bila kita tengok, maka kita pun buat aktiviti menengok
bulan, menengok bintang. Aktiviti menengok itu adalah tadabbur daripada Quran. Gitu nah. Jadi semua tu dia mesti jalan serentak, concurrent. Dan kita tak nafikan dalam proses belajar itu ada kelemahan-kelemahan. Hatta Nabi Musa sendiri pun melakukan kesilapan masa belajar dengan Khidir AS, iaitu tidak ada kesabaran. Punya semangat nak tanya ni, dia punya sampai, wahai Musa, kan aku cakap jangan banyak tanya, kata dia kan, sabar. Tapi dia tanya juga sebab sesuatu itu melanggar prinsip dia. Jadi Nabi Khidir tetap membenarkan proses pembelajaran begitu. Baik. Maka bila sebut tentang ahli zikir tarikat ni tadi tuan-tuan, maka ianya merupakan satu jalan untuk ingat pada Allah. Macam kita duduk ni, ini majlis zikir, ini majlis zikir. Jangan kita ingat pegang tasbih, jagi baca Yasin. Ini adalah majlis zikir. Sebab ianya menyampaikan maksud ingat pada Allah. Cuma kita punya maksud definasi, kita define majlis zikir itu yang mesti merubah. Dia mesti diubah mengikut konteks yang dikenal pasti dalam Islam. Baik. Dan kata pengarang kitab, mereka juga menganjurkan setiap murid dan penuntut supaya mencontohi perjalanan zikir kepada Allah Ta'ala dengan menjunjung syarat. Dia ada syarat-syarat dan tertibnya. Baik. Kelebihan satu zikir kepada zikir yang lain. Zikir ni terbahagi pada beberapa kategori. Tiap yang satu mempunyai kelebihan atas yang lain, ataupun pahalanya lebih banyak daripada yang lain. Di samping adanya berbagai-bagai faedah dan manfaat yang banyak, serta hasil dan kesan yang mulia. Di antara zikir-zikir yang utama, malah yang paling mulia dan tinggi darjatnya ialah La ilaha illallah. Afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Nabi bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling mulia adalah alhamdulillah. Sabdanya lagi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama ucapan yang pernah aku sebutkan, begitu pula para nabi sebelum aku, ialah kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita duduk tu la ilaha illallah, la ilaha, itu berpahala lah, besarlah pahalanya. Ataupun kita zahirkan maksud itu di dalam hati. La ilaha illallah. Tengok kita pergi Batu Cave tu, nampak patung berhala. La ilaha illallah. Maksud tiada Tuhan melainkan Allah. Dia orang duk sembah patung tu, kita kata la ilaha illallah. Kita zahirkan pada hati. Itu juga satu zikir yang sangat dituntut. Bukan kita bawa pelancong pula pergi Batu Cave. Tu lagi jam. Kan? Kita patut bawa orang lari daripada patung tu. Yang ni kita bawa pula pelancong pergi ke Batu Cave. Awak ada gombak ada Batu Cave kan? Nak datang tak Batu Cave? Saya bawa. Tapi per head saya charge 200.5 lah. Dia buat duit pula dah. Kan? Ni tak apa-apa nak kena lah. Kalau nak lagi extra sikit explanation, dia up sikit package tu. Jadi la ilaha illallah ini merupakan zikir yang sebaik-baik zikir. Kalau mati atas kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, syurga. Cuma ulama mengangkat tentang kelebihan zikir, iaitu selawat. Ada orang tanya, Ustaz, apakah kelebihan ataupun apakah selawat ini lebih utama berbanding zikir yang lain? Maksudnya dia nak satu zikir yang dia nak buat konsisten, yang lain dia tak nak buat. Dia memang tamak lah. Saya nak satu ni, saya nak terus je, ala tul, saya tak nak yang lain, Ustaz. Jadi Ustaz suggest yang mana? Saya pun nak bagi suggestion pun susah. Pasal zikir banyak. Cuma yang boleh kita letak, ada satu hadis yang Nabi sebut, hadis riwayat Abu Daud, yang Nabi sebut, seorang sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku berzikir pada kamu, aku ingat pada kamu, berselawat pada kamu ni 1/4 daripada hidup aku. Adakah bagus? Nabi kata, bagus. Tapi kalau kamu dapat tingkatkan, lagi bagus. Maka Nabi kata, sahabat kata, kalau begitu aku akan selawat pada kamu 1/3 daripada hidup aku. Maksudnya daripada 24 jam tu, 8 jam selawat je. Bagus tak ya Rasulullah? Bagus dah. Tapi kalau kamu dapat tingkatkan, lagi bagus. Kalau begitu, setengah daripada hidup aku ni selawat pada kau je. Bagus tak? Bagus. Tapi kau tingkatkan, lagi bagus. Maksudnya sahabat berkata, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan jadikan hidup aku ini berorientasikan selawat pada kamu.
Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahi Allahumma salli. Pegang cawan Bismillahi Allahumma salli. Buka buku Bismillahi Allahumma salli. Buka pintu Bismillahi Allahumma salli. Macam azan lah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau begitu yang kamu lakukan, kamu akan dapat 2 kelebihan. Yang pertama, dosa kamu akan dihapuskan. Yang kedua, hajat kamu akan dikabulkan. Apatah lagi mendapat syafaat Nabi SAW. Sebab itu para sebagian ulama sufi, mereka mengangkat darjat berzikir selawat ini sebagai zikir yang paling utama. Selawat juga zikir. Ya, selawat juga zikir. Sebab Allah suruh kita berzikir. Allah suruh kita berselawat. Bila Allah suruh kita berselawat, kita buat selawat itu atas kita ingat pada Allah yang suruh, kita dapat lagi banyak. Ya, sebab kita buat apa yang Allah suruh, pada masa yang sama zikir itu menyampaikan maksud syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, azan ke? Terus. Baik. Jadi dalam konteks kita berzikir, ya, dia elok banyak kan. Boleh kita fokus pada satu zikir kalau kita memang dipanggil ekstremis lah, dipanggil, ataupun memang betul-betul most of the time kita berzikir gitu je. Tapi kalau kita seorang ahli zikir yang bermusim, jadi seeloknya kita perbanyakkan. Selawatnya kita masukkan, istighfarnya kita masukkan. Nabi SAW beristighfar 100 kali sehari semalam. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan 'alal mizan, habibatan ila rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 perkataan yang ringan di lidah tapi berat di timbangan, disukai oleh Ar-Rahman. Allah, disukai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada orang suka zikir tu. Ada orang suka istighfar. Ada orang suka tahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Lepas sembahyang mesti tahlil mah. Jadi dalam konteks kita sebagai orang awam, jadi zikir kita adalah zikir yang semua sekali kita zikir. Kalau kita decide kita nak masuk jadi satu sebahagian daripada tariqah, menjadikan zikir itu tariqah, jalan kita untuk dekat dengan Allah Ta'ala, kita nak pick up satu zikir, maka saya sarankan untuk kita berguru dengan lebih dalam. Adapun kalau kita ni kategori orang awam dan kita berzikir hanya mengisi masa kosong, bukan kita kosongkan masa untuk berzikir, kan? Ada beza zikir mengisi masa kosong atau kosongkan masa untuk berzikir. Beza ni tak ada benda nak buat ni, jadi eloklah berzikir, kotlah berzikir. Ni tak ada banyak masa ni, tengok sekejap bola apa, siapa lawan siapa, tu lain pula. Selalunya kita isi masa kosong ataupun ada masa sikit ni, saya ingat saya zikir sikit lah. Berbeza dengan orang yang allocate masa dia khas untuk berzikir. Ini tarikat. Jadi dia sanggup travel berkilo-kilometer untuk masuk ke dalam situ tu dan berzikir. Kita start dengan maulid Nabi. Dia start dengan berzanji, maulid, apa semua. Ada orang memilih jalan begitu. Jadi selawat, ulama sepakat mengatakan merupakan zikir yang hebat kerana dia mencapai maksud pengampunan Allah, menyampaikan maksud dikabulkan hajat, menyampaikan maksud ingat pada Allah, menyampaikan maksud dapat syafaat Rasulullah. Itu selawat. Ya. Sebab tu banyakkan berselawat. Istighfar dan selawat. Istighfar 2 ni tak boleh kita lari. Baik. Dan saya kira saya habiskan dekat sini insya-Allah. Jaddidu imanakum. Qalu wa kaifa nujaddid imanana? Qala aktsaru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu. Maka ditanya kepada Nabi, bagaimana cara kami nak perbaharui iman kami? Jawab Nabi SAW, perbanyakkan ucapan la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni jaddid iman, tajdid iman, memperbaharui iman. Subhanallahi nisful mizan, walhamdulillah tamla'uhu, wa la ilaha illallah laisa laha min dunillahi hijab. Subhanallah memenuhi timbangan, alhamdulillah memenuhi separuh yang lain, dan la ilaha illallah adalah tiada dinding antaranya dengan Allah. Dalam riwayat mengatakan anna umudan min nurin
Waqifun baina yadayi Allah ta'ala fa idza qala al-qa'il la ilaha illallah ihtazza dhalikal umud fayaqulu Allah ta'ala uskun fayaqul kaifa askunu wa lam taghfir liqa'ilha fayaqulu Allah ta'ala qad ghafartu lahu fayaskun. Bahawa ada sebatang kayu daripada cahaya terpacak di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Apabila ada seorang menyebut kalimah la ilaha illallah, gebentarlah batang kayu itu. Maka Allah Ta'ala berkata, diamlah. Maka dijawab oleh kayu itu, bagaimana aku diam sedangkan engkau belum mengampunkan orang itu? Maka berkata Allah Ta'ala, aku sudah mengampunkan dia. Lalu batang kayu itu pun diam. Kalimah la ilaha illallah. Annal abda idza qala la ilaha illallah lam tamurra la ilaha illallah ala sayyi'atin fi sahifatihi illa mahatha hatta tajidas hasanatan fataskunu ila janbiha. Bahawasanya seorang hamba apabila menyebut kalimah la ilaha illallah, maka setiap la ilaha illallah itu melintasi sesuatu kejahatan di dalam buku catatannya, melainkan dipadamnya sehingga ia menemui sesuatu kebaikan, lalu ia pun diam di sampingnya. Wallahu alam, ya. Jadi saya kira hadis-hadis lepas itu semua cerita pasal kelebihan la ilaha illallah. Maka pengajaran bagi kita, zikir itu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Ya. Kita mesti jadikan diri kita sebahagian daripada ahli zikir. Kita mesti ada wirid dan zikir harian yang kita baca pagi dan petang. Mesti ada. Supaya bila saat kita ditimpa musibah dan kesakitan, zikir inilah yang boleh kita amalkan untuk kesembuhan. Ya Allah, dengan sebab aku banyak berzikir dengan zikir ini, maka sembuhkanlah aku. Dipanggil tawassul dengan zikir itu. Ya Allah, dengan sebab aku banyak berselawat pada Rasulmu, ya Allah, tolonglah sembuhkan aku, ya Allah. Boleh. Jadi apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh azan, ya?